So ini adalah kertas sebenar trial tahun lepas. Okay. Ada 50 soalan, so you need to answer all question in 1 hour and 15 minutes. Okay, so 1 hour and 15 minutes is equal to 75 minutes. Bahagi dengan 50, so satu soalan ada dalam lebih kurang seminit lebih. Okay, so this is the formula given, tetapi for your syllabus, it's gonna be a different template of equation given lah. So you akan dapat not like this lah. Yang ini KBSM punya syllabus, tapi there's not much difference. Okay, so dia lebih kurang sama, cuma ada penambahan ataupun pengurangan formula lah. Alright, so we start with question number 1. So which physical quantity is a base quantity? Alright, so di sini saya ada markah awak yang awak dah jawab. So siapa yang tak jawab lagi kena submit jawapan awak pada saya punya Zipgrade dalam link dekat dalam grup WhatsApp tu. Okey, kat situ masukkan saja jawapan yang awak dah key in tu, dah jawab tu, masukkan kat situ. Okay, so which physical tahu. Saya tahu je siapa yang tak hantar lagi, tapi hantarlah. So which physical quantity is a base quantity? So what is the mean of base quantity? Dia tak kira daripada siapa. Alright, very good. So base quantity ni dia salah satu apa yang Siti cakap tu betul lah. Tapi dia juga adalah satu kuantiti di mana kita takkan dapat unless kita ukur. Okay, so contohnya macam masa kan. Masa, nak tahu masa kena ukur. Nak tahu temperature kena ukur. So diorang tu tak boleh dapat daripada derivation mana-mana physical quantity yang lain. So jawapan dia adalah current. So how to know the current? So untuk tahu satu current tu kau kena measure. Okay, bila kita kena measure untuk tahu ini adalah base quantity. Okay, so number 1 jawapan dia adalah electric current. So yang ni dalam chapter pertama form 4. Bukan, lower form kan. Which of the measuring instrument measure a vector quantity? Measure, okay, jap. Oh my god. Measure quantity. Vector. Vektor adalah kuantiti yang ada arah and magnitude lah. Okay, so jawapan dia yang mana? B, betul. Jawapan dia adalah B. Yang ini adalah weighing scale. Pemberat yang pakai Newton tu. Ni dia pakai unit Newton. So force. Force ada arah force ada arah ke bawah lah sebab dia kira weight sekarang ni. Sorry. Dia kira weight. Weight dalam unit Newton. Weight adalah salah satu jenis force. Force adalah vector quantity. Nombor 3, dia kata diagram 1 shows the scale of the vernier caliper to measure the diameter of a steel ball. The zero error of the vernier caliper is 0.02 cm. Okay, so this one is dia punya zero error positive. Okay, what is the actual reading of the vernier caliper? So macam mana nak tengok? First kali kita kena tengok dia punya
kosong tu kat mana. So kiranya 1, 2, 3. Okay, so kita ada 3.3. Okay, so next is kita cari line yang align. Betul tak? Ingat lagi tak? Ingat. So kat sini dia 0.0. So ini 0. Ni 1, 2, 3, 4. So kat sini adalah 0.04. Okay, so korang akan tambah kan dengan 0.04. Okay, lepas tu dia kata zero error dia terlebih 2. So sebenarnya kita kena tolak dengan 0.02. So kita ada 3.32. So jawapan dia adalah badak. Ingat lagi tak? Ingat. Okay. So number 4. Period, mass, graph and inertia balance. Which statement is correct about the graph? Betul ke equation dia y is equal to mx plus c? Salah. Salah sebab dia tak ada c intercept je, betul tak? Betul. Okay, jadi the unit of the gradient is second square g negative 1. Betul ke? Betul. Betul. Ya, betul lah. Yang ini sebabnya gradient, hujan je hari ni, is equal to y over x. So y axis kita dalam unit second square bahagi dengan g. So dia sama juga dengan second square g negative 1. Alright, so this is the answer lah. So increase linearly salah sebab dia adalah directly proportional. Okay. M increases, T square decreases. Salah lah. Okay, so ini senang saja. Number 5. Diagram 3 shows a ticker tape of a motion of a toy car. Which of the following is true about a ticker tape? So kalau direction of motion dia dekat ke kanan bermaksud kita punya permulaan adalah dekat belah sini. Okay, sebab apa? Sebab bila kita gerak ke kanan, kita punya kertas pun akan gerak ke kanan lah. So which of the following is true about the ticker tape? S has 2 tick. Okay, kat sini kita kata S ada 2 tick. Betul ke S ada 2 tick? Salah. Salah. Dia satu tick. Satu tick tu dia daripada satu titik ke satu titik, satu tick. Walaupun dia ada 2 titik, tapi dia ada 1 tick saja. Betul tak? Betul. Alright, so salah. Time at S is greater than time at T. Salah sebab masa untuk satu titik ke satu titik tu sama. 1 tick is equal to 0.02 second. Betul tak? Jadi jarak dia je yang lain. So masa salah. The velocity of the car adalah 15 cm second. 15 cm second, 15 salah lah. Sebab satu tick tu ni 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia nak velocity. Velocity tak boleh macam tu. Kalau dia kata speed boleh lah. Kalau velocity dia kena ambil average velocity kan. Betul tak? Betul. Okay.
The toy car ever experience an acceleration. So kat sini kita akan dapati jarak daripada one tick to one tick tu makin lama makin besar. Bermakna semakin lama semakin laju. So the toy car experience acceleration. So this one is the answer lah. Okay. Okay, number 6 dia kata a velocity time graph of an object. Which acceleration time graph represent the same motion? Okay, so kita tahu kalau kita ada gradient is equal to y over x, which means kita ada velocity over time. Okay, bersamaan dengan acceleration. So gradient of the velocity time graph adalah acceleration. Lepas tu dia kata yang mana yang mewakili. So bila kita tengok nak jadikan velocity time graph kepada acceleration time graph, kita kena tengok dia punya gradient. So gradient yang 2 second pertama tu nilai dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. Yes, negative gradient. So yang ini ada gradient tak yang ni? Kawasan ni. No. So Tak ada. gradient is equal to 0. So bila kita tengok dekat dalam graf, kita kena graf kena macam mana jawapan dia? D. Jawapan dia mesti dadu. So mestilah the first second tu nilai dia mesti negatif dan kosong. Yang ini salah sebab kat sini dia supposedly kosong. Yang ni dah betul tapi kat sini salah. Yang ini salah, yang ini betul. Ini salah. Okay, so jawapan dia adalah dadu. Okay, number 7 dia kata water flowing out of tank a moving lorry. What happens to the inertia of the lorry? So sekarang ni ada air dah keluar, which means dia punya apa yang berkurang? Mass. Alright, so means mass decreasing. So mass adalah major factor for inertia. Higher the mass, higher inertia, betul tak? Betul. Betul. Okay, higher mass, higher inertia. So what happen to the inertia? Bila mass berkurang, kita punya inertia akan decreases. Very good. So kita punya akan decreases. I rasa I kena beli yang headphone yang noise cancelling tu. Betul. Itulah. Korang dengar yang hujan kat sini? Tak dengar. Tak dengar pun. Okay eh? Oh, alright. Okey. I thought korang tak dengar tu nampak macam saya terpaksa over. Tak apalah. Okay, number 8. Diagram 6 shows a car is moving at a constant velocity. So tengok dekat dalam soalan dia dah bagi satu point which is constant velocity. Ulang siar. Siapa yang tak jawab lagi jawapan dia dekat Z-grade, masukkan jawapan dia Sekarang ni baru 13 orang, ada lagi 7 orang tak hantar. Okay, so which of the following statement represent the motion of the car? Okay, bila constant velocity, tak ada semakin laju, tak ada semakin perlahan, maknanya no acceleration. Betul tak? Betul. So which of the following represent? The car is accelerating, salah. The force acting is 0. Okay, the force acting is 0. Salah sebab apa? Yang force ada, yang kosong dia net force. Force is equal to daya. Net force is equal to daya bersih. Okay, sekarang ni dekat kita punya kereta, ada tak daya? Ada. Ada, tetapi daya bersih dia ada tak? Enggak. Tak ada. So berbeza force dengan net force. So jawapan dia adalah C. Betul tak? Betul. Betul. Okay, kalau force acting on a car is unbalanced, bermaksud dia ada acceleration. So this is the Newton second law. F is equal to ma. Ada nilai force, akan ada nilai acceleration.
Okay, so force ni force apa? Force ni adalah net force. Okay, net force. Daya bersih tu apa? Daya bersih tu kalau korang ada satu kotak, belah sini tolak 10 Newton, belah sini tolak 5 Newton. So net force dia berapa? 5. Okay, 5 Newton ke mana? Ke kiri ke kanan? Tadi tolak yang mana? To left, betul tak? Betul. Sebab apa? 5 yang sini akan cancel out 5 daripada belah sana. So inilah daya bersih dia. Okay Faik? So net force. So kalau net force dia is not equal to 0, bermakna kita punya objek tu tengah accelerating. Tengah ada acceleration. Kalau dia bergerak dengan constant force, bermaksud acceleration is equal to 0, maka dia punya net force is kosong. Net force kosong tu macam mana boleh terjadi? Okay, kalau kita tengok kat kereta, kita boleh kata kereta kita ada thrust. Ni. Thrust sebanyak 100 Newton contoh. Jadi kita punya friction pun sekarang ni 100 Newton. Jadi sama daya tapi arah yang berbeza, maka dia punya net force adalah kosong. Macam tu. Patutnya kita kena suruh Afiq ajar ni. Afiq dapat tinggi markah ni. So tengok tu dia kata diagram 7 shows a driver being thrown forward when his car hit a tree. Which of the following safety features prevent the driver from being thrown forward? So, dia punya keyword adalah safety features yang menghalang kita punya driver tu daripada terpelanting keluar. So, B, padded dashboard, seat belt, headrest, shatterproof windscreen glass. So, which one is the answer? Seat belt. Obviously, senang banget ni, gampang. Dia seat belt. Okay, number 10 dia kata shows a tennis ball and soccer ball with different masses are being released at the same height. Okay, so this one is the gravitational punya soalan. So dia kata different masses being released at the same height. Alright, which of the physical quantity is the same for the balls of the ball? Jawapan korang apa? Okay, gravitational potential energy, apa formula dia? Apa formula dia? Very good, mgh. So dia berkaitan dengan height. Okay, height dah sama, gravitational acceleration dah sama, mass berbeza, maka tidak mungkin mereka mempunyai gravitational potential energy yang sama, betul tak? Okay, so kinetic energy, what is the formula for kinetic energy? 1/2 mv square. Very good, 1/2 mv square. So still ada mass. Whenever there is one factor yang tak sama, mana mungkin dia akan menghasilkan energi yang sama. Macam tu. Okay, so gravitational acceleration G sama sebabnya banyak. Antara Kozano dia ni selalu pandai lah apa lah. Hari ni dia tak order. Kita buat macam dia order lah. Okay. Yang kedua kita nak call. Yang ketiga silap. Yang ketiga kita nak call kau lah. Terus live meeting tu. Aduh. Terus dia live. Ayo. Okay, nombor 11. Diagram 9 shows a load of mass 4 kg in a state of equilibrium. What is the value of T? So macam mana korang jawab ni, this one? Ada siapa-siapa nak share dia punya jawapan tak? Pengiraan dia. Saya allow you to present.
Tak nak tahu jawapan, nak tahu macam mana kira. Bolehlah jawapan dia betul lah C. Aziz nak show tak macam mana Aziz kira? You want? Saya boleh present tapi tak tahu. Okay, Siti, go. You boleh present tak? Boleh ni tak? Boleh kan? Saya ada allow kan? Boleh kot je. Okay, cuba. Tu dia. Alright. Betul tak? Okay, jawapan dia C. Oh, awak pakai triangle method. Boleh? Boleh. Boleh? Tapi teranglah macam mana. Berdebar lah. Debat kan? Tak apa, salah tak apa. Tapi dah betul lah tu. Cuma nak suruh terang je macam mana. Zoom sikit. Zoom sikit Siti. Okay. Okay. Bergetar. Okay, kan dia bagi angle untuk T. Lepas tu ada F. Yang ni 4 kg. Kan kita tahu kalau kg nak pergi ke Newton dia kena darab dengan 10. So kita dah lah awal-awal. So maksudnya 4 kg tu sama dengan 40 N. So untuk triangle tu nanti kita just tulis 40. Okay. Triangle tu dia kalau pergi sabar jap. Triangle tu nanti dia akan jadi bentuk macam D tau. Kan yang ni kan ke bawah kan dia punya weight. So yang ni dia akan ke bawah. Okay, satu. Astagfirullahalazim. Kita guna warna lain. Bismillah. Dia pergi ke bawah macam tu kan. Sini 40 tu. Okay. Lepas tu kan T ni kan ke sini kan. Nampak tak dia pergi ke situ tu. So maksudnya dia ikut arah tu jugalah. So dia pergi ke sini. Macam tu T. And then F dia straight macam ni. Okay. So maksudnya F tu kat sini. So bila kita gabungkan dia jadilah segitiga macam ni. Faham tak? Yang lain macam mana, faham tak? Faham. Lepas tu okay, lepas tu kan ada degree tu kan. Degree tu kan kat T. So maksudnya degree yang kat T ni sama dengan 30. Lepas tu yang ni sebab ni kan dah nampak segitiga sudut tegak kan. So maksudnya sini 90 degree, sini 60 degree lah. Saja dikira. Kalau tak kira pun tak apa sebab dah boleh guna degree yang dekat T tu. Okay. And then dia tanya what is the value of T kan. So ingat formula Socatua and then guna je lah. Sin 30 degree equals to 40 opposite dia over H. Macam tu. So dia punya hypotenuse T tu sama dengan 80 N. Dapatlah C macam tu. Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Nervous lah kalau fizik ni. Alhamdulillah, betul tu macam tu. Okey, itu yang Siti pakai adalah triangle method. Betul lah tu. Triangle method ni paling senang sebab korang dah belajar dalam matematik.
Jadi dia mudah untuk kita fahami Soh Chatwa tu. Saya tak tahu awak belajar ke tak Soh Chatwa tu. Kau awak belajar? Belajar. Takut awak belajar macam lain lah. Itu saya punya zaman dulu-dulu. Betul. Okay, thank you Siti. Welcome. Sorry kalau kelakar. Alright. So kalau yang senang-senang I jawab, yang susah-susah korang jawab. Boleh ke macam tu? Yang susah bagi Afiq. Yang Susah bagi Afiq Afiq lah. ni. Afiq dapat 47. Okay. Yes. 12 jawapan dia kata 1 joule of work done when an object, 1 joule of work is done. Okay, work is equal to distance over bukan. Work is equal to Fx kan? Betul tak? Cepat apa? Lupa pula tiba-tiba. Tiba aku bengap pula. Kalau tak ingat adik kat sini kot. Mari kita lihat dia punya equation. Tak ada. Work done is equal to Allah ya Rabbi. Work done is equal to force darab distance Fx. Aku lupa pula Fx. Work is equal to Fx. So Fx is force time distance. Okay, so dia kata 1 joule of work is done when an object is kena ada force, kena ada distance. Jawapan ni apa? Jawapan korang apa? 1 joule of work, mestilah 1 Newton, force dalam Newton, distance dalam meter. So kalau 1 joule bersamaan dengan 1 Newton darab dengan 1 meter. Betul tak? Betul. So jawapan dia adalah A. Okay, number 13. Which situation shows work is done? Pulling a locked door, waiting for a bus, carrying a wood plank, dan pushing up a box. So yang mana? B. Jawapan untuk nombor 13 adalah D. Kenapa yang lain tidak? Okey. Kenapa yang lain tak buat kerja? Pemalas. Pemalas. Okey, dia kena ada, kita punya distance kena parallel dengan force, betul tak? Contohnya kita ada barang, lepas tu kita tarik barang tu ke sini. So force kita ke sini, maka barang kita pun bergerak ke sini. Betul tak? Jadi arah force dengan arah distance sama. Kalau kita kita bawa buku, contoh kan, ni kan buku, lepas tu ni tangan kita bawa kan. Lepas tu kita pun berjalan. So sebenarnya pergerakan kita ke sini. Force kita ke sini. So you can see that walaupun kita buat kerja penat ni, yang ni, tetapi there is no work is done. Macam kalau dalam fizik tak ada buat kerja, tapi penat. Sebab apa? Sebab arah force tak sama dengan arah distance. Untuk ada work done, mesti kena sama arah force dengan arah distance. Menunggu waiting for bus ni memanglah
semua orang tahu tak ada kerja yang dibuatnya. Lepas tu sama macam carrying wood plank ni. Dia ada angkat kayu tapi angkat kayu tu dia force dia ke atas. Pergerakan dia ke depan. So antara diorang ni 90 degree tau. So bila 90 degree sebenarnya tak ada work is done. No work is done. Okay. Untuk yang ni pula dia punya tolak ke sini. Pergerakan dia pun ke sini. So yang ini ada work done. Faham konsep work done ni? Faham tak? Faham. Alright. For instance. Oh, Aisyah dah cakap tadi. Sorry. Okay, so number 14. Yeah. Shows a graph of force against extension. So this one is form 4 punya spring. Okay, which of the following statement is true? Spring constant K kan? F is equal to Kx. So K is equal to F over X. So F ni Y axis, X kita X axis. So K sama dengan gradient. So ni gradient dia K lah. Okay. So K ni apa? K ni kan spring constant. Takut lupa pula. Okay. Spring constant Q is greater. Betul ke? Salah. Salah. Spring constant, spring Q is stiffer than spring P. Betul ke salah? Stiffer. Salah Sebab bila kita tengok kat situ, tak apa. Spring constant ni dia juga melambangkan stiffness. Okay, stiffness tu kerasnya spring kita lah. Kalau spring kita keras, dia memerlukan, Laila jawab C. Made of steel while spring Q is made of copper, the elastic potential energy of Q is bigger than P. So jawapan untuk soalan nombor 14 adalah C. Elastic potential energy, formula dia apa? Elastic potential energy. E is equal to half Kx square. Betul tak? Betul. Ataupun satu lagi. Am I right? Ingat tak? Betul. Spring ni belajar tahun lepas. So ada possibility untuk kita ingat. Okay, so number 15. Which of the following is an advantage of high pressure? High pressure. So yang mana high pressure? A kan? A, betul. Sebab apa A? Sebab dia punya surface area. Area dia rendah jadi pressure dia tinggi. Okay, untuk kapal kereta kebal tu dia perlukan area yang besar supaya dia nak kurangkan pressure sebab dia tak nak tenggelam. Alright, so samalah backhoe tu pun dia pakai tayar besar. Okay, traktor so backhoe pula. Okay, number 16 terus. Ada kontainer berisi dengan air. Which of the following are the factors that influence pressure in water? Okay, so pressure in water is equal to rho HG. rho Hg, rho Gh sama lah So rho adalah untuk density. G adalah gravitational. Okay, H adalah depth. Okay, so what is the following? Volume and shape of the container, salah. Volume and density, salah. D. Okay, D. so D. Yes. And shape salah. Shape tak ada kena-mengena Yang penting kita punya bekas tu kurus ke, gemuk ke, yang penting kedalaman dia kena sama. Kalau dalam dia sama, maka dia akan mempunyai pressure yang sama. Okay, ni gambar apa ni? Macam pontianak je. Okay, nampak tu dia kata, a girl stuck a plunger to a smooth surface to move her scooter.
Okey, ni mak lampir. Korang tengok cerita mak lampir. Nah. Mak lampir. Apa tu? Mak lampir tu dulu ada CD lah. Mak lampir. Tak rompak lah. Mak lampir lah. Pandi. Sunda Bolong cerita apa? Mak lampir. Mak lampir yang muda kumbang macam tu dia berterbang. The plunger is stuck to the floor because okay, so macam mana dia berfungsi ni? So kita ada plunger lah, bayangkanlah ni plunger Okay, ni macam mana plunger ni? Okay, so this is the wall. So macam mana dia berfungsi? Siapa tahu? Bila kita lekapkan dia kat dinding, kita kena tekan dia, betul tak? Betul? Okay, kenapa kita kena tekan? Nak Pergi keluar direct. Air pressure. Yeah, betul. So, bila kita dah lekap dia kat dinding ni, kita kena tekan supaya udara yang ada, yang terperangkap ke dalam ni keluar. Okay? Okay, ni. So, bila udara kat dalam ni keluar, in the end, udara kat dalam ni semakin air akan decreases lah. Bila air decreases, pressure dekat dalam ni akan berkurang. So what happen is macam mana dia boleh melekat adalah disebabkan atmospheric pressure is tinggi. So what is the answer? A. Alright, number 17A sebab the atmospheric pressure is more than the pressure inside the rubber plunger. Okay, ni lah jawapan dia. Okay, so inilah macam mana kita nak, macam mana working principle dia. Bila kita lekap dia dekat satu surface, kita tekan supaya udara dekat dalam tu akan dipaksa keluar dan akan menghasilkan almost vacuum lah. Ataupun kita kata lower amount of air particle dekat dalam tu, maka dia akan menghasilkan lower pressure dekat dalam rubber plunger tu. Okay. Number 18, this one is Pascal principle. Show a hydraulic system. So dekat sini dia kata dekat dalam enclosed container, pressure dekat hujung sini, pressure akan transmitted equally lah. Bermakna pressure dekat kawasan sini, pressure kat sini P1 akan sama dengan pressure dekat P2. P1 is equal to dekat P2. Okay, so dekat sini what is the distance? Height 2. So what is your answer? Answer korang apa? 18 jawapan dia. Apa Haziq? A, betul. So macam mana nak kira? SA equal to SA. Apa dia? Apa dia? SA equal to SA. Apa? SA equals to SA. Oh, HA. Alright, betul. Kita darabkan terus kan. Nanti kita akan dapatlah pressure dia, betul? F over area, betul? Betul. Alright, so macam mana nak dapat area ni semua-semua? Pandailah korang cari ratio dia. Kena tunjuk ke? Tak ya. Nak. Ya je Ifat, ke Ifat tak buat lagi? Yang ni saya tak faham. Ya je Ifat. Okay, so pressure is equal to force over area. Okay, so dia dah bagi area 1 berapa, area 2 berapa. So force dekat area 2 ni lah force dia. So macam mana nak tahu? Kita kena cari berapakah force yang pertama ni. Okay. Tak ada kalkulator lah. Saya tak ada kalkulator. Ke Haziq nak tunjuk macam mana dia kira? Afiq Syami tak ni lagi. Afiq Syami. Afiq Syami mana Afiq Syami? Teacher, kertas jalan kerja saya berbuang je. Terbuang Haziq, kau dah tak masuk lagi. Jawapan dekat sip grade kau terbuang. Tak, tinggal dia macam dia ada ABC je. Gabra nak jawab tu mesti tengah menipu tu Haziq tu. Teacher. Betul lah. Ya Siti. Saya pun sama. Saya pun sama. Dapat lah. Ada nak marah ke? Ada nak marah ke? Kalau ada hello. Saya hantar.
Mungkin Afiq nak jawabkan, Afiq. 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 Saya pun macam lebih kurang Haziq je. Macam tu. Oh, ada nak marah ke? Ya je Afiq. Kan macam dah dapat paling tinggi markah, mesti Afiq boleh ingat ni macam mana Afiq kira. Apa tak? Lag. Lag lah pula. Oish. Kalau teacher, kalau saya tak pakai, saya tak cari force tu. Saya terus compare height height 1 dengan A1 terus compare. equal dengan Boleh cari ratio dengan kan. 2 dengan macam tu lah, saya buat macam tu, aku dapat lah. Boleh je. Kalau korang tak kira pun korang boleh nampak kat sini tau. Tak payah kira. So Boleh, kalau Suruh Afiq explain lah Miss. Saya tak kira tengok pun. kat sini tak payah kira kan. Korang tengok sebab paper 1 selalunya dia tak akan bagi soalan yang melampau tau. So kalau tengok kat sini area dia 0.5. Sini area dia 1. So kalau kat sini 0.25, kat sini berapa? 125. Aduh. So kalau ini 1 separuh dia 0.5 kan? Kan? Betul lah. Betul. Ni 0.25 maknanya H kat sini dia akan berkurang sebanyak separuh. Betul. Sengaja, betul Akasha. Jadi jawapan dia 0.125. Yes. Gitu je. Senang kan? Tak payah fikir panjang-panjang kan? Betul. So tengok yang ini beza dia separuh-separuh. Macam tu je lah. Betul lah tu Afiq tu kira macam tu. Cuba tu Afiq, betul ke Afiq? Dia senang je. Paper 1 mesti macam tu. Dia macam tak kira pun tak apa. Okay. So number 19, dia menunjukkan beaker A and B with different type of liquid. So kita ada liquid yang berbeza. Bila liquid yang berbeza, kita mesti ada density yang berbeza. So what is the change to the volume of liquid displaced and its buoyant force? So mana ni volume of liquid displaced untuk beaker A? Dia kata, beaker A tukar ke beaker B. So kalau duduk dekat dalam air biasa, dia tenggelam banyak ni. So kalau duduk dekat air laut macam mana? Air laut dia lagi terangkat. Terangkat. Kalau lagi terangkat, displace dia sikit ke lagi banyak? Sikit. Ya, so displace. Okay, so displace dia lagi akan decrease lah kan, betul tak? Betul. Okay, so buoyant force? Increase. Betul. So jawapan dia adalah number 19, jawapan dia cacing. Betul ke tak? Betul. Okay. So dekat skema salah Kita kena tukar dekat zip grid ni. Alright, okay. Alright. Okay, nombor 20. Macam mana nombor 20? Menunjukkan statement posted on a wall of physics laboratory. Dia kata the net transfer of heat between two objects in thermal contact is 0. Yang ini senang saja. What is it? Bola. Thermal equilibrium bola. Betul. Yang ini senang. Okay, so next is number 21. Menunjukkan food being steamed. What is the physics concept involved? Jawapan dia adalah korang jawab apa? Untuk nombor 21 jawapan dia latent heat of vaporization. Betul. Sebab kita punya air tu nanti akan jadi uap air. So kita nak ada water vapor. Air vapor lah yang akan memasakkan kita punya makanan. Next is number 22. Dia kata apparatus set up to determine the specific latent heat of fusion of ice. What is the purpose of using beaker B?
Kenapa kita guna another layer of beaker? Ya, betul. Mostly kita nak reduce heat loss to surrounding. Okay, so jawapan dia adalah cacing. Alright. Next is, mari kita lihat, kita tengok soalan nombor 23. Dia kata, shows a burst tire of a lorry on a highway. Meletup tayar ni tau. So the situation can be explained by hook law pasal spring. Tak ada kena mengena. Pressure law tak ada kena mengena. Betul ke pressure law? Lupa nak cerita. Pressure law ni untuk awak punya syllabus, pressure law ni G lo Z. G. Okay. G lo Z tu dia punya law. Kalau syllabus lepas dia panggil pressure law. Tapi kalau awak punya dia panggil G lo Z. Alright, so number 23 jawapan dia adalah G lo Z lah. Ingat lagi tiga segi tu? Ingat. P, V, T, betul? P dengan V ini adalah boys. Betul ke? Betul. Pressure dengan time? Time pula. Pressure dengan temperature apa? Volume dengan temperature apa? Ingat tak? Tak ingatlah tu. Charles. Okay, AutoCAD. Come on. Charles ke boys pula. Charles ke G lo Z untuk VT. Charles. Ya, betul. Untuk VT dia adalah Charles Law. Form berapa yang kita belajar ni Form Form 5 lah kita belajar. Nyam. Kat mana saya tak tengok? Pascal, Archimedes. Form 4. Form 4, ya betul. So dekat sini adalah Charles. So dekat sini G lo Z. So lagi bila makin laju lori tu bawa, lagi panas, maka pressure dia lagi tinggi. So dia boleh meletup. Boom. Macam tu. So inilah sebab dia G lo Z. Okay. Okay, mari kita lihat. Nombor 24, dia kata show an observer saw the sun at its apparent position. Kenapa boleh nampak matahari tu kat situ sedangkan matahari tu kat lain? Sebab apa? Sebab berlaku ni baru belajar ni masa form 4. Tak ada baru belajar tahun lepas lah. Apa tu? Kenapa kita tak nampak benda tu dekat tempat yang sepatutnya? Refraction. Yes, betul. Sebab berlaku pembiasan. Refraction. Okay? Betul sangat-sangat. Kenapa kita nampak mirage kan? Kalau awak pergi padang pasir ke macam lagu Selena Gomez kan? Lagu Mirage. It's like a film of mirage. Macam tu kan? Sebelum jauh. Mirage tu kita nampak, contoh kita nampak macam ada lopak air. So tu salah sebab yang kita nampak tu adalah pembiasan daripada image, image daripada awan. So awan tu kat atas tapi kita nampak dia kat bawah sebab ada pembiasan. Pembiasan tu kenapa? Sebab lapisan udara kita mempunyai temperature yang berbeza. So temperature udara itu mempengaruhi density udara lah. So density udara tu akan menyebabkan berlaku pembiasan. Okay. So, asal gelap pula ni. Okay, kat sini dia kata which of the optical device applied the phenomena of total internal reflection?
Total internal reflection. Yang mana pakai total internal reflection? Mikroskop kah? Teleskop kah? Kamera kah? Periskop kah? Periskop. Periscope. Yes, periskop. So selalunya kita akan pakai prism kat sini kan. Prism teleskop. Prism. So korang kena ingat lah prism macam mana dia letak dekat kita punya periskop ni. So dia letak macam ni. Gitu. Iya ke? Salah. Salah. Terbalik. Gini kan. Betul ke macam tu? Tak, terbalik. Macam ni. Bukan, Apa ni asyik salah je? bukan, terbalik kan? Macam ni kan, macam ni. Lepas tu Yang dia belakang akan kiri dia straight. masuk, pergi kat sini, lepas tu dia pergi kat sini kan. Betul tak? Yes. So dia macam ni lah. Gitu. Betul tak? So dia kat sini total internal reflection tu berlaku dekat kedua-dua prism. Okay, so nombor 26 dia kata show a light ray travelling daripada udara into a semicircular glass block. What is the refractive index of the semicircular glass block? Kenapa gelap sikit scanner ni? Salah scanner. Page lain okey je. Okay. So dia masuk ke zaman kegelapan. Okay, kat sini what is the refractive index? Refractive index sebagai huruf apa? N. Okay, so kita ada N. So dekat sini dia nampak tak anak panah kat sini, bermakna dia punya cahaya telah terbias dekat kita punya boundary. So what is the refractive index of the semicircular glass block? Okay, kalau macam ni terjadi, dia tengah terjadi situasi apa ni? Kita punya incident angle sama dengan apa ni? Critical angle. Critical angle, very good. So bila dia sama dengan critical angle, kita punya cahaya takkan ada pembiasan, akan tak ada pantulan. Dia akan berada dekat ni, tengah-tengah ni. So inilah cara untuk cari tahu apakah critical angle untuk kita punya medium lah. So kalau sekarang ni kita punya critical angle untuk kita punya glass block ni adalah 42. Kenapa 42? Sebab angle mesti diambil daripada light ray kepada normal line. Dia bagi 48, jangan tertipu Angle kena ambil dekat normal line ni, attach dengan normal line. Jadi what is the refractive index? S is equal to 1 over sin C, betul? Betul. Okay, so dia suruh cari refractive index. Critical angle kita dah tahu sebab apa critical angle dia berada macam ni. So critical angle bersamaan dengan 42. So what is your answer? 1 bahagi sin 42 bersamaan dengan 1.49. Betul? Oh, yang ini light and optic masa form 4 kita belajar ada eksperimen to investigate the relationship between object distance dengan image distance. So which graph show the correct relationship between U and V? So korang ada 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. Betul tak? Cikgu Amirul ajar yang ni kan? So jawapan dia adalah cacing. Korang dapat cacing tak? Dapat. So kalau kita ikutkan daripada formula, kita tahu 1 over focal length bersamaan dengan 1 over image tambah dengan 1 over objek dengan image. Sorry Lepas tu korang boleh buat dia, jadikan dia y is equal to mx plus c lah.
Okay, contoh mx plus c, y equal to mx plus c. Okay, so sekarang ni y axis kita adalah yang v. So korang boleh letak 1 over v sama dengan, okay, kita punya x axis adalah u negative 1 over u plus 1 over f. So kita punya gradient mestilah negatif. Ni, gradient kita mestilah negatif. X-axis kita adalah 1 over u dan C-intercept kita adalah 1 over f. Tak kisahlah. Bila kita kita susun kita punya formula, kita dapati kita ada C-intercept kat sini. So yang ini salah lah sebab yang ni dia kena directly proportional, bukan macam ni. Dia punya kalau directly proportional kita tak ada plus C tu. Y is equal to mx sahaja. Kalau yang ini pun salah, yang ini salah, yang ini betul. C. Kenapa salah? Sebab bila kita, graf kita asalnya 1 over, kan? 1 over V sama dengan 1 over negative 1 over U plus 1 over F. Bila kita terbalikkan, kita punya graf tak akan jadi macam ni. Dia akan jadi, korang ada dah belajar, dia akan jadi macam ni. Betul tak? Betul. Graf eksponen. Dia akan jadi eksponen macam itulah. So dia akan salah lah dekat situ. Dia kalau kita ubah dia akan berubah juga bentuk graf. So jawapan dia adalah cacing. Padam. Okay, so number 28 dia kata menunjukkan satu fenomena cahaya. So dekat dalam air ni you can see the reflection of the house. So this is jawapan dia adalah reflection lah. Aku terpadam pula. Ni lah. Betul. Okay, nombor 28, nombor 29. Menunjukkan observer see image of the coin closer to the surface. Okay, apakah yang benar tentang pemerhatian di atas? A bending light occurs when light travel from less than medium to denser medium. Betul ke? Kalau kita tengok barang, mata kita yang keluarkan cahaya ke cahaya masuk dalam mata kita? Cahaya masuk. Ya, cahaya tengah masuk. So sekarang ni cahaya tu datang daripada objek masuk ke mata. Jadi sekarang ni cahaya tengah travel daripada denser to less dense. So untuk A tu dia kata when light travel from less medium to denser medium. Salah lah kan? Betul tak? A bending of light berlaku apabila travel daripada denser to less dense lah. Dia sebab apa? Yang ini pun betul tau. A tu pun betul. Memang akan berlaku bending of light. Tetapi soalan sekarang ni dia kata berdasarkan observation di atas. Okay. So kalau dia tak kata okay what is the refraction? So refraction memanglah bending of light daripada one medium to another medium yang berbeza optical density. Tetapi sekarang ni dia dah bagi awak satu situation. Apakah yang benar tentang situasi itu? So A tu salah. Kalau dia tak bagi specific situation, A tu betul. Kan? Betul tak? Jadi untuk pemerhatian di atas, A tu salah. Sebab cahaya dekat dalam situasi di atas, dia tengah travel daripada denser to less dense. Untuk B dia betul lah. Untuk C salah lah. Sebab refractive index bukan H kecil. H besar bahagi dengan H kecil iaitu real bahagi dengan apparent. Betul? Ingat tak? Ingat. Okay, so apparent depth can be determined by the formula. Salah lah. So this one is the formula for refractive index. So jawapan dia adalah bar. Okay. Diagram 24 menunjukkan fenomena interference of water. Jadi dekat sini ada satu formula yang korang kena ingat. Formula apa tu? Lambda is equal to AX over D. Betul tak? Betul. Okay, so A ni adalah distance daripada dua sources. So sinilah A. D ni adalah distance daripada sources ke tempat yang kita nak ukur iaitu ni 20 cm. So kita nak ukur dekat area sini. Jadi X ni adalah X tu apa?
X tu adalah jarak di antara dua konsekutif, betul tak? Jarak di antara dua konsekutif line sama ada nodal ataupun antinodal. Betul ke salah weh? Betul. Okay, so dekat sini kita tengok dia dah bagi kita punya 16. 16 tu daripada mana? 16 tu daripada antinodal ke antinodal. So kat sini ada dua. Sini ke sini 1x. Sini ke sini 2x lah. So x bersamaan dengan 8 cm. Okey ke? Okey ke? Okay. Okey, so cara nak cari panjang gelombang, lambda is equal to AX over D. So kita tahu A adalah 4 cm. X adalah 8 cm. So semua dalam cm, so kau tak payah gelabah. So boleh B. dapat dalam cm. 4 lah 8, 32. 32 bahagi 20. B. 1.6. Okey ke? 30 jawapan dia badak. So ni cara dia Okey, nombor 31. Which wave pattern shows loudness? Loudness. Bila loudness dia tengah cakap pasal Amplified. amplitude. Okey, jawapan dia adalah B lah. C. C. Terang lagi bersuluh nombor 31 jawapan dia. B ke C? Salah. Low kan? Low. C. So yang paling kecil sekali dia punya amplitude adalah C. Low. Sorry tak nampak kat sini. Okay, nombor 32. Which electromagnetic wave have the highest frequency? Gamma ray. So yang ni kena ingat. Rosma, Mansur. Apa dia? Ikut VV. Apa dia? Sulaiman. Tak tahu. Untuk X-ray gigi. So radio wave, micro, infrared, visible light, ultraviolet light, X-ray, gamma ray. So korang kena buatlah korang punya akronim sendiri untuk remember the susunan of the EM ni. So jawapan dia adalah gamma ray lah. Gamma ray frekuensi paling tinggi, radio wave frekuensi paling rendah, tetapi wavelength radio wave paling tinggi, wavelength gamma paling rendah. So which of the diagram shows the correct electric pattern? Ni salah, tambah ke tolak. Tambah kena menyinar, yang ini dia masuk ke tambah salah. Yang ini masuk, yang ini keluar salah lah. So jawapan dia adalah ayam. Betul tak? Betul. 34, yang manakah kita nak determine Ohm's law? Kat mana, macam mana kita nak ni? Ni betul ke cara pasang dia ni? Salah. Yang ini betul ke cara pasang dia? Ini untuk kira apa ni? Voltmeter kat sini. EMF kan? Betul tak? Yang ini voltmeter salah pasang. So inilah Ohm's law kita mesti kena ada dekat across the wire ataupun across the point lah dekat dalam kita punya circuit. Kalau kita punya voltmeter duduk kat bateri, kita tengah nak kira EMF. Okay, so kalau kita nak kira Ohm's law, dia mesti duduk dekat kita punya komponen dekat dalam kita punya litar. Okay, nombor 35 menunjukkan electric circuit. What is the ammeter reading when the switch is closed? What is the ammeter reading? Okay, korang kira macam mana ni? 35D. 1 over R is equal to 1 over 2 plus 1 over 3 bersamaan dengan 5/6, betul tak? Betul.
So R bersamaan dengan 6/5 lah. 1.2. 1.02. 1.2. 1.2 ke 1.02? 2.2. 1.2? Iya. 1.2. Okay, so dah dapat macam ni. Kita tahu macam mana nak buat ni? Tak payah macam ni doh. Aduh. Tak payah macam ni sebab dia nak current dekat sini saja. Jadi bila parallel kita tahu setiap orang akan dapat 3 volt. Jadi korang pakai je lah V is equal to IR. So kita tahu tingkat ni akan dapat 3 volt. Dia punya resistance adalah 3. Ini adalah I. Lepas tu 3. Berapakah? Inilah jawapan dia. Jadi I dia bersamaan dengan 1 ampere. Untuk 36 menunjukkan current voltage graph. What is the value of EMF? So macam mana nak dapatkan EMF? Kita kena extrapolatekan dia sampai jumpa C-intercept. So jawapan dia adalah 3. So kat sinilah dia punya EMF. So macam siapa yang tak tahu tengok balik dekat kita punya buku. So diagram 27 menunjukkan kettles with power rating 240 1000 watt. What is the meaning of 1000 watt? Ni power kan? So dia kata energy consumed. Okay, mari tengok nombor 1 ni tak ada kena-mengena lah, tak payah tengok. Power loss is 1000 watt unconnected. Okay, bukan power loss ya. Energy consumed is 1000 watt. Okay, energy consumed. Salah ni. Salah unit. Energy consumed adalah 1000 joule per second when connected. Betul lah, power is equal to energy over time. Maka kalau kita punya power adalah 1000 bermakna 1000 joule per 1 saat. Okay, so per second betul lah, energy adalah 1000 joule per second when connected dengan 240 volt potential difference. Okay, nombor 38 menunjukkan apparatus of study magnetic field of a solenoid when switch is on. The strength of the magnetic field can be increased by the number of turn of coil. Okay, ni salah, ini betul, ni salah, ni salah. Okay. Nombor 39, the direction of the force on the conductor adalah, okay, so ni korang pakai tangan kanan ke tangan kiri? Pakai tangan kiri. So kita ada tangan kiri, ini, yang ini kat belakang. So F, B, I. So B ni daripada north pergi ke south. So korang tunjukkan jari telunjuk korang pergi ke kanan. Current, yang ini current dah memang menunjuk ke depan. Jadi kita punya jawapan adalah upwards. Betul tak? F di atas betul. Okay. Number 40. Yang manakah aktiviti menghasilkan induced EMF? A conductor cutting the magnetic field line. A copper wire is moved parallel to the direction of the magnetic field. A copper is stationary in the magnetic field. Jawapan dia A. Show a bar magnet is being pushed into solenoid. Which direction of the galvanometer pointer? Dia deflect ke kiri. Kenapa dia deflect ke kiri? Kenapa? Bila north datang, dia kena oppose, maka dia akan menghasilkan north juga kat sini. Jadi korang kena pakai right hand grip rule. Ni jari jemari tangan kanan. So kita akan dapat the direction of the direction of
induced current adalah ke sini. Jadi bila induced current, jawapan dia adalah apa? Deflect to the kiri. Deflect ke kanan. Yang ini korang kena tengok dekat dalam buku teks, muka surat. Sekejap I tunjuk. Buku teks, muka surat. Surat apakah ini? Muka surat 153. Okey, sebab kita punya galvanometer, dia baca current. Okey, induced current, dia terbalik daripada current. So, kalau kita punya induced current tengah mengalir ke sini, kita punya galvanometer akan deflect ke sini. Faham tak? Contoh kita ada, katakanlah ni galvanometer. Lepas tu kita ada galvanometer lagi satu. Okay, contoh, kalau kita punya induced current, ni induced current current induced ke sini. Jadi galvanometer kita akan deflect ke opposite. Okay, kalau kita ada induced current ke sini, induced. So, yang kita punya galvanometer akan opposite. Faham tak? Faham tak? Faham. So jangan tanya kenapa, sebab galvanometer dia baca current, tetapi apa yang kita tengah dapati sekarang, kita dapat induced current. So induced current tu dia terbalik arah dia dengan galvanometer. Okay, number 42. Macam mana nak kira yang ini? Betul. Betul Aisyah. Okay, number 42 jawapan dia adalah C. So macam mana nak kira yang ini, korang boleh pakai ideal transformer digunakan untuk charge 9 volt smartphone lah. Jadi smartphone kita kat sini 9 volt. So korang kira lah macam mana. Primary current adalah 0.5 ampere. What is the current in the secondary coil? Korang cari kalau ideal transformers, power in sama dengan power out. Okay, power bersamaan dengan IV lah. Okay, so kita boleh buat I1 V1 sama dengan I2 V2. So kita nak cari the current in secondary coil lah kita nak cari. So jawapan dia adalah C. Empat 43 yang ini. Okey. Kita yang sampai nak transmission dekat rumah kita mestilah arus ulang alik. Sebab apa? Sebab arus ulang alik sahaja yang boleh digunakan dalam transformer. Sebab sepanjang perjalanan current tu nanti dia akan ada step up dan step down. So tak boleh pakai direct current, kita pakai alternating current. Okay, so magnitude of current flow in the cable mestilah apa? Low. Current mesti low. Sebab apa? Sebab kita nak kurangkan rintangan. So inilah jawapan dia ya. Okay, current rendah tapi voltage kena tinggi. Okay, thermionic emission adalah proses electron being emitted from a heated surface. Okay, what is the component X? Daripada AC menjadi DC, kita ada
diode. Okay, number 46. Calculate the minimum value of R2. Okay, when the base voltage adalah more than or equal to 4. So macam mana nak kira ni? So berapa R ni? So kita nak V2 bersamaan dengan apa dia? R1 plus R2 bahagi dengan R2 darab dengan 6. So macam mana nak dapat ni? So kita ambil lah dia 4 kat sini sebab dia mesti at least what is the minimum? Minimum mestilah 4 kat sini lah. At least 4. Jadi R1 plus R2 bahagi dengan R2 bersamaan dengan 4 bahagi dengan 6 lah. So kita akan ada 0. 4 bagi 6 apa? Enam 7. So macam ni okay. Alright. Lepas tu R1 kita dah tahu berapa? 1500 tambah dengan R2 sama dengan 0.67 R2. Okay. So 1 tolak dengan 0.67 R2 sama dengan 1500. Jadi berapakah jawapan dia? Jawapan dia lebih kurang 3000. Lebih kurang plus minus. Okay. Yang ini gate. Korang tak belajar gate kan? Belajar ke gate? Rasa korang tak belajar kot gate. Logic gate. Ke korang dah belajar sebelum ni? Rasa. Korang belajar waktu form lain kan? Betul tak? Ke belajar dengan saya? Oh tak belajar, korang tak belajar logic gate. Korang tak belajar logic gate, so tak apa. Ni tak payah tengok lah. Saya tengok. Macam mana dia orang boleh jawab logic gate ni? Korang tak boleh belajar. Okay, so ni what is the half-life? Kita baru je belajar. What is the half-life? Daripada 100 kita nak jadi 50. So 50 tu dekat sini, betul? So dekat sini, this is the half-life. So jawapan dia adalah 5000 tahun. 5000, betul lah 5000 tahun, betul tak? Betul. Carbon 14 mengambil masa 5000 tahun untuk menjadi separuh ya. Gitu. Alright, ni 48. Oh B, betul lah. Okay, sama 49. Which a pair of radioisotope and their use is correct? Kobak. Cobalt 60. Kan? Betul tak? Selalunya kita pakai dekat dalam kanser. Carbon 14 ni selalunya kita nak guna untuk carbon dating. Pentarihan radiokarbon. Americium selalunya dekat smoke detector. Technetium ni tak tahu kat mana. Okay, nombor 50. Dia kata, what is the amount of energy released through this nuclear reaction? So kita kena cari E is equal to mc square. Dia nak E. So dia bagi berat dalam unit AMU. Korang kena tukarkan dulu kepada kg. Jadi kita kena cari sebelum
total selepas tolak dengan sebelum. Jadi kita akan dapat jumlah dia adalah, ni tambahkan dulu, ni tambah, lepas tu tolak dengan yang ini. Jadi kita akan dapat mass defect lah. Mass defect ni dalam AMU, korang kena tukarkan dulu ke dalam kg. So lepas tu darabkan dengan C square. So jawapan dia adalah nombor 50. Apa korang dapat? Korang dapat jawapan dia apa? Bola. Jawapan dia dadu. Dadu. Ya. Dadu. Ha? Betul D. Dadu. Okey, jawapan dia dadu. Hentar. Okey, so siap dah. Senang ke susah paper trial? 50-50. 50. Okey. Alright. Okey, so ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah surah Wal-An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfirullah wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Amin. Thank you. Thank you, teacher. Ya. Assalamualaikum. Thank you.